أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حمد ثم الحمد ثم الحمد لله. مسلمين muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, para asatizah yang dihormati sekalian, marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Taala izinkan untuk kita bertemu pada bulan Ramadan Al-Mubarak yang kita sangat tunggu-tunggu, yang sangat memberikan makna kepada kita, dan Allah Taala masih lagi memberikan saki baki kehidupan kita ini untuk kita menambahkan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal yang kita laksanakan ini akan menjadi pemberat di hari mizan nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan juga kita mengoptimumkan, menggunakan sepenuh masa dalam bulan Ramadan ini untuk kita menjadi hamba-hamba Allah Taala yang beramal soleh, meningkatkan amal kita pada Allah Subhanahu wa taala, sama ada secara menegak ataupun hablum minallah, begitu juga hablum minan nas, berbuat baik kita kepada makhluk-makhluk yang lain. Baik, mari kita sama-sama memulakannya dengan sedikit tadabbur kisah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan makna kepada kita betapa kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang masih hidup. Allah Ta'ala berikan kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memaknai kehidupan tersebut dalam konteks untuk kita memenuhkan kehidupan itu sebagai salah satu medan ruang untuk menjadi orang yang lebih baik daripada semalam, dan juga untuk memberi nikmat kepada orang lain. Jadi dalam hadis yang panjang ini, saya tidak akan membacakan matan satu-satu, tetapi sangat berkait rapat hadis ini dengan apa, dengan Ramadan itu sendiri, dan bagaimana kemudian kepada manusia ataupun orang-orang yang berada dalam bulan Ramadan, dan Allah Ta'ala berikan sisa-sisa kehidupan itu masih lagi diberi ruang untuk kita melakukan amal. Hadis ini pernah juga kalau kita lihat dalam ini, ceritanya adalah berkaitan dengan Talhah bin Ubaidillah. Status hadis ini adalah hadis sahih yang juga disahihkan oleh Albani. Jadi bila kita lihat pada cerita ini, secara umumnya memberikan gambaran kepada kita tentang semangat tingginya seseorang untuk melakukan amal. Mudah-mudahan ia memberikan impak yang besar di dalam kehidupan kita, pemenuhan diri kita, kompetensi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesannya juga kepada manusia. Baik, saya cuba memendekkan hadis ini supaya kita fokus kepada beberapa perkara penting. Hadis ini daripada Talhah bin Ubaidillah bahawa dua lelaki datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu keduanya masuk Islam. Salah seorang lebih hebat kesungguhannya, lalu berperang lantas mati syahid. Yang seorang lagi hidup selama setahun selepasnya, kemudian mati. Ini statement awal mengabarkan kepada kita dua orang yang memeluk Islam, kembali kepada agama fitrah, dan kedua-duanya mempunyai semangat yang tinggi untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang Muslim, seorang mukmin. Salah seorang itu meninggal awal dengan mati syahid di medan Allah, di jalan Allah SWT, perang. Seorang lagi Allah Ta'ala hidupkan selama setahun, lepas tu meninggal. So ni statementnya tuan-tuan, ada dua orang, dua-duanya baik. Seorang awal meninggal, seorang lagi kemudian meninggal. Lalu Talhah berkata, aku bermimpi berada di pintu syurga
Tiba-tiba keluar penjaga syurga lalu mempersilakan lelaki yang mati kemudian masuk ke dalam syurga. So tadi kita tahu ada dua orang. Secara umumnya kita akan mengatakan bahawa orang yang pertama itulah layak masuk syurga dulu. Sebab meninggalnya dengan mati syahid. Di dalam Allah Ta'ala kedudukan dan martabatnya lebih tinggi. Namun Talhah berkata dalam mimpinya itu, dia melihat orang yang kemudian, yang bukan mati syahid, Allah Ta'ala berikan masa setahun, kemudian baru meninggal, itu yang masuk syurga dulu. Okay. Kemudian penjaga syurga keluar lagi, mempersilakan lelaki yang mati syahid masuk. Maknanya barulah yang mati syahid tersebut masuk kemudian sedikit daripada orang yang pertama tadi, orang yang kedua tadi. Baik. Kemudian kedua lelaki tersebut masuk syurga itu menyuruhku pulang kerana masanya belum tiba untuk masuk syurga. So nak menunjukkan kepada kita bahawa kalaulah Talhah Ubaidillah ini masuk syurga, cerita ni tak adalah tuan-tuan. Jadi belum masuk lagi, belum masuk syurga lagi. Baik. Kalau tengok cerita ini, agak-agak kita respon kita macam mana tuan-tuan? Pastinya macam juga situasi Talhah. Dia dalam kepala dia, dalam minda dia, merasakan kenapa orang yang mati syahid itu lewat masuk syurga. Itu tuan-tuan. Itu kondisi dia. Talhah pun berkata bahawa dia menceritakan apa yang dilihat dalam mimpinya kepada orang ramai. Lantas orang ramai merasa hairan. Maknanya para sahabat pun rasa hairan. Seperti mana hairannya Talhah bin Ubaidillah. Kerana situasinya yang sangat berbeza. Kan? Tetapi persoalan ini berada dalam minda mereka. Sehinggalah sampai ke pengetahuan Rasulullah SAW. Kan? Lalu Rasulullah SAW bersabda, hal apa yang menghairankan kamu? Kata Rasulullah, apa yang menghairankan kamu? Okay. Ini pendekatan dalam pendidikan. Rasulullah SAW mendidik para sahabat. Dia bukan memberi jawapan secara langsung. Ada kalanya jawapan itu adalah bentuk persoalan. Macam kita tuan-tuan di kat rumah, anak kita bagi soalan, kadang-kadang kita jawab terus. Kadang-kadang kita tanya lagi anak-anak kita kan. Tapi pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk mendidik. Begitu. Sama juga dengan Rasulullah SAW yang merupakan seorang Nabi, seorang Rasul dan juga seorang pimpinan negara. Yang kalau kita lihat dalam hadis ini, dia sangat friendly. Dia boleh berada bersama dengan rakyat dia. Kan? Dan mengajarkan kepada rakyatnya tentang sesuatu perkara. Baik. Sahabat Rasulullah SAW bertanyalah, wahai Rasulullah, lelaki ini lebih hebat kesungguhannya, kemudian dia mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Macam kita kata tadilah. Persoalannya adalah, kenapa orang yang pertama ini masuk kemudian berbanding dengan orang yang tak mati syahid, kan? Kemudian dia masuk dulu. Itulah persoalan kan, kenapa lelaki seorang lagi masuk surga dulu? Macam kita lah bertanya. Sabda Rasulullah SAW, tidakkah dia telah hidup selepas itu selama setahun? Jawab Rasulullah pun berbentuk soalan. Macam kita lah. Tidakkah dia hidup selepas itu selama setahun? Apa jawapan sahabat-sahabat? Dia jawab apa? Bala. Bahkan ya Rasulullah. So maknanya Rasulullah memberi jawapan dengan soalan juga. Lalu diiyakan oleh para sahabat. Dan dia berkesempatan dengan Ramadan dan berpuasa. Tuan-tuan jawab apa tuan-tuan? Ya atau tak? Ya. Betul kan? Sahabat Rasulullah SAW bersabda kembali. Dia bersolat dan melakukan pelbagai ibadah dalam masa setahun itu. Sahabat menjawab, ya. Rasulullah SAW bersabda, beza di antara kedua-duanya lebih jauh daripada langit dan bumi. Apa maksudnya tuan-tuan? Allah Ta'ala berikan masa panjang 365 hari kepada sahabat yang kedua itu. Tapi dia menggunakan sepenuhnya untuk memaksimumkan segalanya untuk berusaha untuk melakukan amal ibadah. Termasuk dia jumpa bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah 30 hari, tetapi bila kita buat amal dalam masa 30 hari ini, pahalanya berganda-ganda. Baca Quran digandakan, perbuatan sunat digandakan, perbuatan wajib digandakan. Maknanya mengumpulkan
pahala-pahala itu dalam bulan puasa ini dapat lebih banyak. Bulan-bulan yang lain dia menyambung perjalanan amal-amal tersebut, maka berbanding dengan orang mati syahid selama setahun itu melebihi daripada orang yang mati syahid tersebut. Maknanya ruang tempoh yang panjang ini dengan amalan yang seperti itu banyak, itulah menjadi asbab mengapa orang yang kedua itu lebih dahulu masuk syurga Allah SWT. Jadi tuan-tuan, semangat yang tinggi ini perlu kita jadikan iktibar dalam hadis ini supaya kita melakukan amal kebaikan yang banyak. Kerana idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kan, bila kematian ini kita tak tahu bila tu kan. Kalau mati itu kita tahu bilanya, tak ada masalah. Bukan tak masalah. Apa tuan-tuan? Maknanya kita boleh prepare. Tetapi oleh kerana kita tidak tahu saat kematian tu bila, ini akan memberikan motivasi kepada orang yang beriman pada Allah SWT untuk dia bersedia dengan lebih awal lagi. Itu dia punya mesej yang nak disampaikan untuk kita dapatkan dan garapkan. Kerana apa? Jiwa orang mukmin dia rindu untuk mendapatkan syurga Allah Ta'ala. Jiwa kita ni bila dengar bacaan tentang syurga, kita rasa bestnya bila lah aku nak sampai. Seronoknya suasana syurga Allah SWT. Dan paling bila mendengar perkara-perkara yang berkaitan dengan neraka Allah Ta'ala, kita rasa gerun. Gerun apa? Minta-minta supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan yang masuk neraka Allah Ta'ala. Itu adalah cita rasa, nilai sebagai seorang mukmin. Sebab itulah dalam hadis ini, saya lanjutkan satu hadis ini supaya kita rasa sebenarnya kita duduk kat masjid tuan-tuan hari ini, itu taufik Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Satu kegembiraan kepada kita apabila Allah Ta'ala lorongkan hati kita menjadi orang-orang yang sentiasa inginkan kebaikan dan melakukan kebaikan. So kita sebenarnya itu merupakan taufik Allah Ta'ala kepada kita. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi'abdin khaira ista'malahu qalu wa kaifa yasta'miluhu qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi atau kama qala. Riwayat hadis Ahmad, statusnya adalah hadis hasan sahih. Sahih, hasan sahih, sahih, dia atas mutawatir, tinggi mutawatir. Sahih, hasan sahih, sahih dan seterusnya dhaif. Jadi tuan-tuan, bila kita lihat ini, Allah Ta'ala berikan kepada kita menghendaki kebaikan itu. Apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Maknanya tuan-tuan, kita buat duduk kat masjid, kita bertilawah Al-Quran, baca Al-Quran, kita berzikir, sambil-sambil naik kereta kita ber Allah SWT. Semua itu menandakan kasih sayang Allah SWT untuk kita melakukan amal kebaikan. Itu adalah taufik Allah Ta'ala. So kita kena rasa bahagia tuan-tuan. Kita kena rasa appreciate. Kita kena rasa satu penghargaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bila melakukan amal soleh ini, kita rasa gembira. Tapi kalau kita rasa sebaliknya, itu kena berwaspada. Itu maksudnya. Baik. Saya nak teruskan dengan tadabbur Al-Quran ni tuan-tuan, sebagai satu mesej kepada kita, supaya kita merasakan sebenarnya Allah Ta'ala berikan ruang 30 hari ini, dah tolak 10 hari. Kita dah, fasa pertama tu dah berlalu tuan-tuan. Kalau kita letakkan 10, 1/3 Ramadan itu, sekejap je berlalu. Cepatnya. Rasa-rasa macam kita baru je pergi bazar Ramadan hari pertama. Ini dah habis dah 10 hari yang ada, berbaki tinggal 20 hari. Maknanya kita sedang memecut kepada garisan penamat kita dengan sepenuh hati kita. Dan Allah Ta'ala menjanjikan kepada kita dalam ayat yang sentiasa kita baca. Buka saja bulan Ramadan, masuk je bulan Ramadan, ayat ini akan sentiasa kita terngiang-ngiang. Mudah-mudahan bila kita memahami ayat ini, kita akan rasa melonjak tuan-tuan. Bila beramal tu memecut. Tak cukup dengan yang sedikit. Sebab apa? Allah Ta'ala sediakan satu ruang untuk kita beroleh takwa. Dan sentiasa kita ingatkan, bermula dengan ayat ini, statement dia adalah, wahai orang beriman. Siapakah ditujukan ayat ini? Kepada orang beriman. Kita. Apa dia punya kewajipan ataupun task dia? Task lah kita katakan. Apakah kewajipan tersebut? Puasa. Dia puasa.
hujung ayat tersebut Allah Ta'ala memberikan goals dia. Orang yang beriman, melakukan amal soleh, melakukan puasa di bulan Ramadan ini, dengan sepenuhnya, la'allakum tattaqun, bermakna Allah Ta'ala memberikan jaminan kepada kita. Bila kita buka dalam bahasa, la'alla ni tuan-tuan, sama ada la'allakum ke, la'alli ke, la'allahum ke dan sebagainya. Perkataan la'alla itu menurut bahasa Arab, dia adalah merupakan satu jaminan. Jaminan. Tapi dengan syarat. 114 perkataan yang menggunakan la'alla. Tak kira lah la'alla apa tuan-tuan. Bila berkaitan la'allakum tattaqun ini, membawa erti bahawa jaminan Allah SWT masuk bulan Ramadan, mampunya kita membuat segala-galanya, kita punya amal dalam bulan Ramadan, pastinya kamu akan dapat taqwa. Tapi pasti itu bersyarat. Apa syaratnya? Usaha. Di kepastian tu maknanya Allah Ta'ala dah jamin dah untuk kita dapat taqwa. Syaratnya adalah usaha je. Maknanya, ruang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sangat indah tuan-tuan. Bukan mudah untuk kita membaca Al-Quran pada hari-hari biasa. Dan bukan mudah pula kita menghabiskan 30 juzuk kita khatam dalam setahun. Bukan mudah. Mencabar. Tapi bulan Ramadan ni, bila kita habis tarawih, kita duduk bertadarus, kita mampu untuk mengkhatamkan sekali 30 juzuk itu dalam masa sebulan. Ini indah tuan-tuan. Suasana Allah Ta'ala bagi kepada kita, itu menyebabkan kita rasa dimudahkan untuk urusan tersebut. Sama juga bila kita beristighfar pada Allah SWT, alhamdulillah Allah Ta'ala sebut. Ada satu waktu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wabil ashari yastaghfirun. Dan pada waktu sahur. Bila waktu sahur tuan-tuan? InsyaAllah kalau kita bulan biasa, Isnin, Khamis ataupun 3 hari dalam pertengahan bulan, kan? Tapi itu hari biasa. Sedangkan bulan Ramadan 30 hari berturutan kita akan bersahur. Dan Allah Ta'ala sediakan satu ruang dan peluang, kalau kita tak boleh buat apa-apa, kita boleh beristighfar pada Allah Ta'ala. Itu ruang dan tempat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita keampunan. Allah Ta'ala buka pintu keampunan pada waktu-waktu sahur itu. Walaupun di sana ada lagi waktu-waktu yang lain, tetapi dengan keadaan yang secara langsung, tidak langsung, bila kita bersahur, sambil-sambil itu kita boleh beristighfar Allah Ta'ala. Sebelum, selepas, semasa, ingat balik. Dulu aku lakukan kesilapan ni. Istighfar Allah Ta'ala. Ingat, teringat. Kadang-kadang ingatan itu, bila kita dalam keadaan begitu rupa, ingatan tu akan sampai balik. Lalu kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Apa yang kita lakukan dosa. Sama ada dosa itu kepada Allah SWT secara langsung, ataupun kepada manusia. Bila pada manusia itu, dia punya taubat tu sedikit berbeza. Sebab kita kena minta maaf itu kepada orang yang kita buat salah. Tengok kondisi macam mana. Okey, cuma saya nak letakkan ni tuan-tuan. Bila kita tengok diagram ini, baru kita akan rasa bahawa sifat takwa itu yang Allah Ta'ala berikan itu merupakan klimaks kepada yang kita sebutkan sebagai hierarki ataupun martabat. Martabat manusia, darjat manusia ini, dia bermula dengan apa tuan-tuan? Bila kita bersyahadah pada Allah SWT, maknanya kita menyerah diri kepada Allah SWT. Paling awal, paling bawah sekali, menurut Dr. Sidi Ghazalbah dan juga beberapa ulama yang lain, maka itu yang dikatakan sebagai Muslim. Muslim bermakna kita menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Itu paling awal, paling bawah sekali. Namun darjat itu Allah SWT berikan kepada kita untuk mencapai yang tertinggi. Yang warna merah tu tinggi. Kat sini warna merah tuan-tuan ya. Kita nak tengok daripada Muslim, peningkatan darjat kita Allah Ta'ala berikan yang keduanya adalah mukmin. Orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dan seterusnya. Kita nak tengok tuan-tuan, dalam masa sebulan ini, kita boleh meningkatkan kapasiti kita. Kita boleh melonjak kepada takwa itu satu yang luar biasa sebenarnya. Bermakna Allah Ta'ala menyediakan bulan ini secara intensif course. Kita masuk bulan Ramadan ni seumpama satu bulan
madrasah, satu sekolah, satu platform, satu kursus yang kita boleh dapat di akhirnya takwa itu melonjak dan melonjak, tuan-tuan. Kerana selepas mukmin itu dalam konteks darjat darjatnya adalah lepas mukmin yang kita sebutkan sebagai muhsin. Orang yang muhsinin, orang yang melakukan kebaikan. Muslim, mukmin, muhsin. Lepas muhsin adalah mukhlis. Orang yang membuat kebaikan itu ikhlas pada Allah Ta'ala. Martabat ikhlas ni tuan-tuan bukan mudah. Nak sampai kepada mukhlis. Alhamdulillah ada orang namanya mukhlis. Maknanya mak ayah dia tahulah. Nak sampai maknanya anak tu sebagai menjadi orang yang ikhlas dalam kehidupan ni. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada nama orang Muslim pun ada. Mukmin pun ada. Muslim pun ada. Mukhlis pun ada. Maknanya mak-mak kita ni tuan-tuan, atuk-atuk kita sudah pun memberikan kepada apa? Kepada anak-anak dan cucu tersebut dengan gambaran-gambaran macam mana cucu aku, macam mana anak aku nanti nak jadi orang begini, martabat di sisi Allah Ta'ala. Masya Allah. Sedangkan takwa itu yang paling tinggi sekali, tuan-tuan. Maknanya bulan Ramadan daripada mukmin itu kita boleh melompat secara pantas, secara cepat. Itulah suasana Ramadan yang Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun itu. Kita akan rasa Allahu Akbar. Kalau kita tak pulun lah istilah pulun. Kalau kita tak gunakan sepenuhnya, rugi aku. Maknanya kerugian itu adalah kerugian diri kita. Sedangkan Allah Ta'ala dah bagi ruang. Ruang itu sudah diberi. Macam pensyarah lah, bila masuk awal kelas, dia akan beritahu pada pelajar-pelajarnya. Okey, satu semester. Kamu berpeluang untuk menjadi salah satu calon dean list. Ini anugerah dekan. Anugerah dekan ni kalau kat IPT tuan-tuan bermula dengan 3.5 dan ke atas. Maksimum 4. Semuanya calon-calon untuk mendapat 4 flat ataupun calon-calon dean list. Anugerah dekan. Tapi tuan-tuan dalam satu semester semua orang akan dapat, tuan-tuan. Jarang-jarang lah. Ada yang dapat? Ada. Tapi mungkin about 30% yang akan dapat dean list. Paling-paling tinggi pun 40%. Maknanya capaian itu bergantung kepada apa? Bergantung kepada usaha. Dia buat tak assignment, kerja dia buat tak, membentang dengan baik tak, itu semua. Macam kita lah tuan-tuan, aktiviti-aktiviti di dalam bulan Ramadan ini, puasa je yang kewajipan, tetapi disusuli dengan perkara-perkara sunat yang lain yang menyebabkan kapasiti kita meningkat kepada takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini yang kita inginkan. Yang kita nak sebenarnya mencapai kepada muttaqin tadi, melepasi dua mukmin terus kepada muttaqin, itu maksudnya dua martabat itu kita mampu untuk dapatkan secara intensif kos ini. Jom tuan-tuan, untuk kita sampai kepada martabat tersebut seperti mana Allah Ta'ala sudah pun memberikan jaminan kepada kita. Baik, kita nak tengok tuan-tuan, bulan lepas saya ada inform tentang mukmin itu sendiri, tuan-tuan. Allah SWT dalam beberapa ayat Al-Quran menggunakan dengan innamal mu'minun. Saya rasa pada sesi lepas saya ada sebut. Mudah-mudahan tuan-tuan mencarilah tapi tak cari hari ni saya bagi jawapan. InsyaAllah. Innama ini dalam bahasa Arabnya perkataan innama saja. Kat situ ada innal mu'minun pun ada, tapi innamal mu'minun, perkataan innamal mu'minun hanya ada 4 dalam Al-Quran. Dan innama ini dalam bahasa Arab disebut sebagai adawatul hasr. Dia menafikan dan membataskan. Maksudnya dia meliputi, tuan-tuan. Tidak seorang beriman itu kecuali. Tidak dikatakan seorang mukmin itu kecuali. So maknanya dia meliputi. Yang lain tidak kecuali orang mukmin. Macam itu, tuan. Itu yang disebut sebagai adawatul hasr. Innamal mu'minun. Dalam Al-Quran ada 3 saja yang Allah Ta'ala sebut, dan kita cuba lihat kenapa Allah SWT menggambarkan innamal mu'minun itu pun kita kata dah sehebat kan, tuan-tuan. Orang mukmin itu martabat yang tadi kita sebut 2. Muslim, mukmin.
Mukmin itu pun sebenarnya Masya Allah, Allah Ta'ala menggambarkan dengan keindahan seorang mukmin itu dengan ada 4 perkara yang Allah Ta'ala sebut. Selepas ni saya akan kita tengok balik kehendak Allah SWT bila kita aturkan, temakan, Masya Allah, Allah SWT sedang menyusun kita orang mukmin ini supaya apa? Supaya sifatnya sebegitu rupa. Surah Al-Anfal ayat 20, Surah An-Nur ayat 62, Surah Hujurat ayat 10 dan Surah Hujurat ayat 15. Ini adalah innamal mu'min. Kalau tuan-tuan rajin buka Martabah Syamilah, tekan saja innamal mu'minun, dia akan keluar ni. Tapi saya dah keluarkan dah tuan-tuan awal. Keluarkan. Supaya kita bertadabur. Okey. Saya cuba tematikkan ataupun susunkan mengikut daripada yang umum kepada yang khusus. Maknanya bermula dengan yang dikatakan pertama sekali orang yang dikatakan orang mukmin itu, dan tidak dikatakan mukmin itu kecuali pertama adalah Allah Taala sebut innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bermakna ini satu metafora ataupun satu perumpamaan yang Allah Taala berikan kepada kita bahawa orang yang dikatakan orang mukmin itu pertama dia menjaga hubungan dengan Allah Taala. Number one, kita jaga hubungan kita dengan Allah Taala. Itu yang kita sebutkan secara vertikal, hubungan kita secara menegak. Dan inilah hubungan yang akan menjadikan seorang mukmin itu sebenar-benarnya seorang mukmin. Kerana apa? Segala-gala kehidupan itu dia inginkan supaya networkingnya dengan Allah Ta'ala itu sangat baik. Networking tuan-tuan, kalau kita punya kata networking tu maknanya kita punya dengan Allah Ta'ala segala-galanya. Maksudnya apa? Solat dia jaga. Itu networking tuan-tuan. Salah satu networking pertama adalah menjaga solat. Dan dia ada minimum, dia ada maksimum. Maksudnya apa? Dari sudut kualiti dia. Selagi mana dalam waktu kita solat, Alhamdulillah, masih lagi menjaga. Tapi nak berkualiti, as-salatu ala waqtiha, on time. Maknanya di awal waktu. Itu kualiti. Di minimumnya adalah selagi mana dalam waktu solat, solatlah. Alhamdulillah, masih lagi menjaga. Keluar dari waktu solat tu, maknanya kita sudah memutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala. Macam tu lah tuan-tuan. Sebab itulah bila kita perasan daripada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh balik, dia macam rantaian ya tuan-tuan. Macam rantaian yang maknanya kita sentiasa menjaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Salah satu waktu itu kita putus, maknanya rantaian itu sudah terlerai. Hubungannya sudah terputus. Macam kita main layang-layang tuan-tuan. Layang-layang. Bila terputus tu, habis. Maknanya kita sudah pun hilang arah lah kita kata. Hilang daripada tujuan kita kepada Allah SWT. So ini antara yang sangat penting untuk kita jaga. Cumanya dalam ayat ini, dia memberikan satu contohan dalam konteks menjaga hubungan Allah Ta'ala itu dengan membaca Al-Quran. So yang keduanya adalah membaca Al-Quran itu merupakan pandangan ulama mengatakan bahawa membaca Al-Quran ini seumpama kita berbisik-bisik, bermonolog pada Allah Ta'ala. Tapi apa pun pandangan ulama tersebut, yang penting adalah membaca Al-Quran itu adalah merupakan salah satu cara pendekatan yang membolehkan sebenarnya kita mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah Ta'ala dan menjaga hati kita yang sentiasa kadang-kadang, ya tuan-tuan, hati kita ini berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'adik. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Hati kita yang berbolak-balik itu supaya dia konsisten, dia tetap kepada Allah Ta'ala. Tsabbit qalbi, tetapkan hati aku. Sebab dalam kehidupan kita ini, dia punya apa? Dia punya cabarannya banyak. Dia punya apa? Dia bukan saja cabarannya tuan-tuan, dia punya kita punya apa, kita punya kehidupan kita ni berkala-kala tuan. Dia bukannya saja sentiasa okey je, tak. Kadang okey, kadang tak okey. Kadang sedih, kadang gembira, kadang frustrated. Itu semua adalah kehidupan kita. Tetapi dalam lingkungan keadaan kita itu, kita still lagi meletakkan Allah Ta'ala itu dalam hubungan kita. Kita diuji oleh Allah SWT dengan kemalangan. Diuji Allah Ta'ala dengan kesakitan. Diuji Allah Ta'ala dengan macam-macam. Allah segala-galanya.
Baru ni saya jumpa kawan saya di Negeri Sembilan. Dia seorang doktor tuan-tuan. Dia doktor perubatan. Betul. Tapi dia juga adalah doktor rawatan Islam. So dia ada dua-dua punya capacity. Dia punya kemahiran ialah dia seorang doktor betul dan juga adalah doktor macam Duri Syifa tuan-tuan. Dia buat ruqyah, merawat secara Islam. Dia kata, Masya Allah, nak bertemu dia kata pun appointment dia penuh selalu. Maknanya ramai orang jumpa dia untuk berubat. Dan yang baiknya adalah bila berubat dengan dia tu, dia tahu yang ni fizikal, ni bukan, dia tak ada kaitan dengan yang bukan fizikal. Dia ada klinik, atas ni adalah untuk rawatan ruqyah, bawah dia klinik dia. So kalau ada orang sampai kepada dia, hanyalah ini tak ada, dia ini biasa. Ini maknanya sakit ni sakit biasa je. Pergi bawah ambil ubat. Macam tu. Kalau lah memang betul ada penyakit yang bukan fizikal, dia berubat. Dia ubatkan. Ni kata tuan-tuan, dia ceritalah, Ustaz, tak sangka bulan Ramadan ni, ingatkan saya nak rehat. Tak boleh rehat juga. Queue tu panjang. Orang nak jumpa tu panjang. Nak tunjukkan, dia kata, Ustaz, rupa-rupanya Allah, banyak juga dalam masyarakat kita ni, perkara-perkara yang berbentuk sihir dan sebagainya, banyak juga. Dan dia kata, Masya Allah, ramai orang yang diuji ini sabar menerima ujian tersebut sehinggalah dia sembuh. Salah satunya dia kata, ada seorang pesakit itu, dia dah maknanya dia dah pergi ke perubatan biasa, matanya hampir buta. Mata. Okey, maknanya dah buat semua diagnosis dan sebagainya, dah buat. Tapi rupanya bila jumpa dengan dia dan dia merawat dengan izin Allah Ta'ala, rupa-rupanya bukan penyakit fizikal. Mata buta itu bukan penyakit fizikal, walaupun kesannya ada. Alhamdulillah, izin Allah Ta'ala, pulih balik. Itu nak sebutnya, sabar bila diuji dengan fizikal ni, okey tuan-tuan ya. Maknanya bukan okey, maksudnya kita biasa. Allah Ta'ala uji. Itu pun tak semua orang dapat dapat untuk bertahan dengan sabar dan redha pada Allah Ta'ala. Ini kan pula bertahun penyakit tersebut rupa-rupanya bukan fizikal tapi redha pada Allah Ta'ala, sabar dengan Allah Ta'ala, akhirnya Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia untuk sembuh. Masya Allah. Nak sebutnya sentiasa berhubung dengan Allah Ta'ala itu sangat penting tuan-tuan. Sebab ketika mana kita diuji, bila kita tidak mempunyai hubungan dengan Allah Ta'ala, dia akan jadi sebaliknya. Kemungkinan akan ada sebaliknya. Sebab itulah menjaga hubungan Allah Ta'ala ni sangat penting. Ketika mana kita dalam keadaan susah, senang, kita berhubung dengan Allah Ta'ala, sentiasa mendekatkan kepada Allah Ta'ala, itu adalah tanda-tanda kita beriman kepada Allah Ta'ala dan tanda sayang Allah Ta'ala pada kita. Kalau kita buka sejarah, siapakah yang banyak diuji oleh Allah SWT? Bukankah para Nabi dan para Rasul yang Allah Ta'ala uji yang banyak, dan mereka tetap kepada agama, tetap juga kepada berubudiah kepada Allah SWT. Nabi Ayub AS, sehinggalah isterinya pun lari, tapi dia tetap bahawa qada qadar Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala sedang uji aku, maka aku kena lebih hampir pada Allah Ta'ala. Ini jaga hubungan tuan-tuan. Sebab itulah solat itu hubungan pertama yang kita kena jaga tuan-tuan. Jaga. As-salatu imaduddin. Terutamanya kepada siapa tuan-tuan? Kepada anak-anak kita, kepada remaja kita. Ingatkan. Sentiasa kita ingatkan benda lain dan ingatkan juga kepada tentang solat. Saya ingat dulu bila kita pergi ke asrama tuan-tuan, mak ayah hantar, dia punya nasihat satunya, jangan lupa solat. Tu je. Hak lain tak sangat cakap pun kan. Jaga solat. Jaga sembahyang. Sebab dia tahu menjaga solat, menjaga sembahyang ni Allah Ta'ala jaga. Itu falsafah orang tua kita yang memahami tentang agama. Masya Allah. Pertama. Yang kedua, tidak orang bermukmin itu kecuali, maknanya pengertian tentang orang mukmin, pertama dia jaga hubungan dengan Allah SWT. Yang kedua adalah dia jaga hubungan dengan orang lain. Apa tuan-tuan ya? Okey.
Jaga hubungan dengan orang lain, dengan orang mukmin yang lain, tuan-tuan, adalah merupakan satu tuntutan. Jangan bermusuhan. Jangan buat musuh. Jangan cari musuh. Itu semua perkataan-perkataan yang maksudnya kita kena jaga. Kita bukan saja beribadat pada Allah SWT di masjid, kita zikir kepada Allah Ta'ala, kita baca Quran. Tetapi orang mukmin itu, dia tambah lagi value dia. Dengan apa? Dengan menjaga hubungan sesama manusia. Sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka perbaikilah hubungan di antara saudara kamu, perbaiki. Kalau ada clash, ada masalah, ada konflik, jumpa, bincang, minta maaf. Tuan-tuan, bila zaman social media ni, dalam kita punya social media, sama ada IG-nya, FB-nya dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita tengok komen-komen tentang Allah Akbar, pening kita tengok kan? Boleh bercakap, boleh menyembang, boleh smash, boleh bercakap kasar, boleh, walaupun kadang-kadang tujuannya adalah untuk menegur, betul tuan-tuan. Tetapi Islam dia mengajar menjaga hubungan itu. Kalaupun ada orang buat silap, kita menegur itu ada caranya, ada pendekatannya. Antaranya adalah kita tidak menegur secara direct di tempat yang umum. Kadang-kadang kesilapan itu adalah kesilapan yang, kadang-kadang, tuan-tuan, kadang-kadang imam ke, bila baca Quran, bila mengimamkan, kadang ada juga salah. Tersilap. Kadang-kadang kita dandan tu juga kita. Pak Imam, tadi bacaan salah. Ramai ni orang. Contoh Padahal, instead kita tegur secara ramai tersebut, yang akan memberikan maruah kepada seseorang, boleh saja kita jumpa dia pelan-pelan, duduk. So Imam, rasanya tadi ada bacaan salah tu sikit. Mungkin. Dua pendekatan tu berbeza kan tuan-tuan? Satunya akan menjatuhkan maruah diri dia di hadapan umum. Sedangkan metod yang kedua, kita boleh je menyelesaikan secara langsung dengan orang yang kita rasa boleh benda tu. Benda tu manusia pun silap. Tapi tidak dijatuhkan maruahnya di depan orang ramai. Itu contoh tuan-tuan, menjaga hubungan. Lagi-lagilah hubungan itu adalah sesama jiran kita, adik-beradik kita. Ni adik dekat ni. Adik-beradik, jiran tu dekat. Satu office mate kita, satu bilik dengan kita punya rakan sekerja. Satu syarikat, itu lebih besar dan sebagainya. Apapun semua itu, Islam kata orang mukmin itu dia menjaga hubungan. Jadi maknanya selain daripada hubungan Allah Ta'ala, plus dengan yang kedua adalah menjaga hubungan sesama ahli Korea, tuan-tuan kan. Ini semua adalah yang kita kena jaga. Alright. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam surah Hujurat ayat 15. Yang ketiga adalah 1 plus 2 plus 3. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Maknanya apa? Yang dia beriman ini adalah dia memberikan contribution, sumbangan baktinya kepada agama. Dia tak duduk hanya melakukan ibadah. Dia juga hubungan dengan Allah Ta'ala, dia hubungan dengan sama manusia. Tetapi level yang ketiga ini adalah dia memberikan tenaganya kepada perjuangan Islam, kepada membuat baik kepada masyarakat. Sama ada tenaga, harta atau diri. Sebab tu Allah Ta'ala mulakan dengan harta adalah yang tinggi lah tuan-tuan. Yang tinggi. Sebab nak keluar harta ni bukan mudah untuk orang lain. Nak keluar untuk diri kita buat suat rim, tak masalah. Contoh gitulah. Ataupun nak simpan untuk diri kita, tak ada masalah. Tapi untuk keluarkan untuk orang lain, itu level yang besar. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kita memberikan harta kita kepada orang lain, mengembirakan orang lain dengan harta kita, itu yang disebutkan. Inilah sebenarnya
orang mukmin seperti mana para sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semua hartanya ditafsirkan adalah semua keuntungan yang ada pada hari tersebut dia bagi pada perjuangan Islam. Kalau kita hari ini kita iftar tuan-tuan, alhamdulillah suasana iftar ni hidup balik kan, best. Kan? Suasana iftar itu kita berikan lot-lot, maknanya kita berikan ruang kepada jemaah untuk apa? Untuk berinfak. Masya-Allah. Kadang-kadang ya, saya di taman saya tempoh hari bila kita buat infak iftar di masjid, kan, saya buka kita ada WhatsApp group lorong-lorong tuan-tuan, lorong-lorong. So bila kita jom kita ambil satu slot satu hari untuk kita apa, taja penajian untuk berbuka puasa. Buka je. Ada orang tu kata, Ustaz saya nak sikit je. Satu lot RM50 tuan-tuan. Kami buka. Ustaz saya nak sikit lah. Saya cubalah sikit. Sikit tuan-tuan 14 lot tuan-tuan. Dia ambil 14 lot. Tak sampai 24 jam habis dah 48 lot. Satu hari. Untuk satu hari punya tu. Masya Allah. Ada kalangan-kalangan di dalam kalangan masyarakat kita, dia tertunggu-tunggu tuan-tuan. Mana aku nak berikan duit aku ni kepada. Jadi kita ni, mungkin kita menjadi mediator je tuan-tuan. Berikan ruang. Ni sekejap. Alhamdulillah. Ada orang yang inisiatifnya. Tak apa. Ustaz dah habis dah Ustaz. Alamak. Boleh tak saya nak? Okey. Terus. Ini link dia. Tu QR code tu. Tabung Ramadan 144 tu. Tu. Maknanya kita scan QR code saja. Boleh dah. Contoh tuan. Itu harta tuan-tuan. Maknanya kita contribute. Kita menyumbangkan. Duit kita. Tenaga kita. Fikiran kita. Untuk menyelesaikan masalah ummah. Masya Allah, ini adalah level yang ketiga. Oh, sekejap masa ya tuan. Level yang keempat. Ini sangat menarik sebab dia involvekan dari sudut pengurusan tuan-tuan. Maknanya, yang keempat ni adalah orang mukmin ini dia suka dalam kondisi dia buat kerja ini dalam keadaan dia bersama-sama. Teamwork. Dia bekerja secara apa? Kolektif, secara dalam bahasa Arab disebut amal jama'i. Dia tak suka kerja seorang-seorang. Kalau nak kerja, jom kita buat. Dia banyak geng-geng tuan-tuan. Kalau masjid kami, dia ada geng mengetih. Geng mengetih ni, faham lah pasal geng mengetih. Tapi tuan-tuan, itulah mereka-mereka ni, mereka ni lah, kalau bab untuk masjid ni, kan, mesin rumput, apa saja, dia tak kisah tuan-tuan. Dia keluarkan tenaga mereka. Yang penting mengetih. Macam itulah tuan-tuan. Maksudnya geng-geng ni, kalau masjid tak bagi duit untuk mengetih pun dia mengetih juga tuan-tuan. Tapi dia punya apa? Dia punya rasa untuk menyumbang kat masjid tu, Masya Allah. Tiap-tiap minggu kadang. Sabtu atau Ahad. Bila ada gotong royong. Geng-geng ni. Kita nak geng-geng yang bagus dalam WhatsApp group tuan-tuan. Boleh juga geng dalam WhatsApp group kan tuan-tuan. Geng-geng yang membaca Al-Quran dalam WhatsApp group. Ambil seorang 1 juzuk, 30 orang selesai. 30 juzuk secara berjamaah. Okey tuan-tuan kan? Nak banyak lagi, 60 orang. Setiap orang setengah juzuk. Okey. Itu antara yang kita sebutkan suka untuk kita hidup dalam teamwork tuan-tuan. Sebenarnya inilah kehendak Islam. Bila kita bekerja secara berjemaah ataupun secara teamwork ini, banyak manfaat yang kita dapat. Bayangkan tadi tuan-tuan, 30 hari untuk kita buat iftar. Kalaulah hanya kita seorang ataupun harapkan saja masjid keluarkan dana daripada duit yang kita dapat. Alhamdulillah ada tuan-tuan. Tapi bila kita buka secara kolektif ni tuan-tuan, Masya Allah, duit yang ada tu kekal untuk perkara lain. Duit untuk iftar ni berbuka puasa selesai. Sebab apa? Contribution daripada ahli Korea. Alhamdulillah. Dan inilah semangat yang kita nak. Kan? Kalau macam kita orang Melayu dulu, apa metafora tuan-tuan? Apa kiasan dia? Kalau antara kiasan dia, dia contoh-contoh gotong royong. Semangat gotong royong. Itu semangat teamwork. Orang Melayu dulu kan, bergotong royong, semangat teamwork. Semangat kerja berpasukan. Kan? Kalau lidi itu, satu lidi mudah kita patahkan. Kalau banyak lidi tak mudah. Maknanya fungsi ataupun kesan teamwork itu sangat besar. Contohnya. Jadi inilah kehendak yang bila kita sebutkan innamal mu'minun itu ada 4 perkara yang kita boleh susun
secara bertema, tetapi sebenarnya semua itu adalah menggambarkan tentang kita seorang mukmin itu begitu. Kan? Tuan-tuan, saya tak sempat untuk yang selainnya, tapi ini perkara yang sekurang-kurangnya memberikan indikator kepada kita untuk apa? Untuk sampai kepada mukmin itu begitu rupa bila masuk kepada bulan Ramadan ini untuk kita meraih takwa. Bukan Ramadan saja takwa, tuan-tuan. Takwa itu dibawa dalam 11 bulan akan datang. Terus. Maknanya dia adalah satu kursus intensif yang memberikan kepada kita satu goals yang ada. Goals itu kita bawa dalam bulan-bulan akan datang. Jadi tuan-tuan, mari kita hidupkan Ramadan ini dengan amal-amal yang soleh, yang baik. Beberapa perkara yang saya sebutkan tadi, macam Al-Quran, zikir, istighfar pada Allah SWT. Dan salah satu yang saya ingin juga memberikan perkara tersebut, kadang-kadang kita lupa, adalah menyantuni ibu dan ayah kita. Ini banyak tuan-tuan, tapi saya takkan bincang satu. Ini contoh-contoh tuan-tuan. Kalau kita tengok ni, kat Padang hebat tuan-tuan, baca Quran hebat tuan-tuan. Sadio Mane tuan-tuan ya. Kita ingat kan, pemain bola terkenal. Dulu kat Liverpool, sekarang kat tempat lain kan. Sambil-sambil dalam orang lain tu relax tuan-tuan, dia buka Quran tuan. Tu contoh-contoh kan. Ambil peluang untuk baca Al-Quran di mana saja kita berada. Yang sebelah satu lagi tu kita tahulah siapa dia kan. Tak salahnya salah. Situ lagi tu kan. Okay. So kita boleh manage macam mana kita nak khatam. Manage yang paling mudah tuan-tuan, sertai tadarus. InsyaAllah kita mampu untuk khatam dalam masa 1 bulan. Khatam sekali. Okay. Okay, tak apa. Saya nak yang hujung saya tuan-tuan. Sini ni dah biasa kita sebut. Yang hujung ni adalah saya sentiasa ingatkan diri saya tuan-tuan. Kan, santunilah ibu dan ayah. Kan? Ambil berat kepada ibu dan ayah. Ini sangat-sangat besar. Kerana disitulah Allah Ta'ala sebut al-walidu awsatili abwabil jannah fahafiz ala walidayka aw utruk aw kama qala Ibnu Majah. Ibu bapa, makna ibu dan ayah, merupakan pintu tengah syurga. Pintu tengah syurga. Abwabil jannah. Awsati abwabil jannah. Maka jagalah ibu bapa kamu. Atau tinggalkan. Maknanya, itu satu macam, kalau tak nak, tinggalkan. Maksudnya, semangatnya adalah tuan-tuan, selagi mana ibu dan ayah ada, itulah pintu syurga kita yang ada. Di sana ada banyak-banyak pintu-pintu syurga yang lain. Tetapi salah satu pintu yang confirm kita ada adalah ibu dan ayah. Termasuk di dalamnya adalah ibu dan ayah mertua. Termasuk di dalamnya. Jadi tuan-tuan, kita ambil peluang ini. Ya? Ambil peluang ini. Kalau kita sudah tidak ada ibu dan ayah, macam saya, ibu dan ayah saya sudah meninggal. Ayah mertua saya sudah meninggal. Tinggal ada satu pintu lagi yang saya ada lagi. Talian hayat saya adalah ibu mertua. Santuni. Berikan, jangan kecilkan hati mereka. Gembirakan mereka. Kalaupun permintaan-permintaan kecil ni tuan-tuan, penuhi dah permintaan tersebut. Sebab itu pintu-pintu yang membolehkan kita masuk surga Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita terlupa. Ya? Jangan tunggu 1 Syawal tuan-tuan. Sekarang. Dan seterusnya. Untuk kita berbakti, berbuat baik kepada ibu dan ayah kita. Dan ini confirm adalah merupakan antara pintu syurga yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Maka berbahagialah kita. Bagi mereka yang sudah tiada ibu dan ayah, kita masih lagi boleh berbuat baik dengan mereka. Ya? Antaranya doa. Antaranya bila kita nak buat sesuatu kebaikan, kita niatkan kepada mak ayah kita. Contohnya kita sedekah. Sedekah kat masjid, tiap-tiap bulan kita akan sedekah kat masjid. Portion kita. Tapi bila kita sedekah ini khas aku niatkan kepada ibu dan ayah. Kerana untuk anak ni, dia laluannya terus. Dia tak ada tol. Laluan terus bila kita buat untuk mak ayah kita, sampailah kepada mereka.
Jadi sama ada masih hidup ataupun sudah meninggal, semua itu kebaikan-kebaikan yang kita boleh teruskan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala akan memberikan istiqamah kepada kita untuk meneruskan perjuangan dalam bulan Ramadan insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan beroleh takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita terus beramal dan kita terus melakukan sebaik mungkin hubungan kita dengan Allah Taala, hubungan kita sama makhluk. Mudah-mudahan itu akan menyediakan diri kita sebagai orang-orang yang saleh dan solehah. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.